Kesatuan Sekerja di Negeri ini memainkan peranan dalam menyelesaikan isu gaji pekerja dari Kementerian Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC Muhammad Effendi Abdul ia bertujuan memperjuangkan nasib pekerja selain Syafiq serta mencantumkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nona Sumaira binti Muhammad Nazri dan saya dari kelas DSM 5B. Saya akan menerangkan tentang pengenalan Kesatuan Sekerja. Kesatuan Sekerja di Malaysia didefinisikan dalam Akta Kesatuan Sekerja 1959 sebagai satu persatuan atau gabungan majikan atau pekerja yang bekerja di Malaysia. Kesatuan Sekerja adalah suatu elemen penting dalam perhubungan perindustrian. Ia merujuk kepada suatu bentuk pertubuhan dalam trad, pekerjaan atau industri tertentu yang berfungsi sebagai badan yang menjaga dan melindungi pekerja atau anggotanya melalui perundingan dan perjanjian bersama dengan majikan. Hal ini demi menjamin hak dan faedah pekerja. Kewujudan kesatuan pada dasarnya berfungsi mengimbangi perbezaan kedudukan antara majikan dan pekerja. Pendaftaran Kesatuan Sekerja di Malaysia adalah wajib di bawah Enactment Kesatuan Sekerja 1959. Sesebuah kesatuan sekerja yang ditebuhkan diwajibkan memohon untuk pendaftaran kepada pendaftar Kesatuan Sekerja. Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong bagi mengawal selia pengarah dan pengawal secara amnya perkara-perkara berhubung dengan Kesatuan Sekerja di seluruh Malaysia. Terdapat beberapa proses dan syarat yang mesti dilalui dalam menubuhkan dan menganggotai Kesatuan Sekerja di Malaysia. Pekerja di Malaysia bebas berpersatuan dan hak ini dilindungi bawah Seksyen 5 Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Majikan tidak boleh menghalang pekerja daripada menyertai kesatuan dengan meletakkan syarat dalam kontrak pekerjaannya. Majikan tidak boleh enggan membayar gaji pekerja atas alasan dia ahli atau pegawai Kesatuan Sekerja. Majikan tidak boleh mendiskriminasi pekerja yang menjadi ahli atau pegawai Kesatuan Sekerja. Kesatuan pekerja adalah badan yang dibentuk oleh pekerja untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam hubungan pekerjaan. Pekerja yang tergabung dalam kesatuan pekerja mempunyai hak untuk berunding dengan majikan mengenai gaji, faedah dan syarat-syarat kerja lainnya. Selain itu, kesatuan pekerja juga memainkan peranan dalam melindungi pekerja daripada ditindas oleh majikan. Penglibatan pekerja dalam kesatuan pekerja adalah penting untuk memastikan kepentingan pekerja dilindungi dan dipertahankan. Namun, terdapat faktor yang menghalang pekerja daripada menyertai kesatuan pekerja, seperti kesatuan pekerja yang tidak mempunyai rekod yang baik untuk mewakili pekerja, keputusan kesatuan pekerja tidak selari dengan matlamat utama seseorang individu, dan kurangnya minat pekerja terhadap kesatuan pekerja. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faktor kesatuan sekerja. Yang pertama ialah motif sosial. Kesatuan Sekerja memberikan pekerja platform untuk menggabungkan suara mereka dan berunding dengan majikan mengenai isu-isu yang penting seperti hal gaji minimum pekerja, jam kerja, isu cuti serta isu keselamatan pekerja di tempat kerja. Dengan bersatu, pekerja mempunyai kekuatan kolektif yang besar untuk memastikan hak masing-masing terjamin, dilindungi serta bagi meningkatkan kesejahteraan mereka. Misalnya, dalam menangani masalah ketidakpuasan hati para pekerja terhadap majikan dalam soal kebajikan, pekerja akan memanggil mesyuarat dan akan membincangkan mengenai hal tersebut. Faktor yang kedua adalah menyediakan peluang pekerja untuk menjadi pemimpin. Kesatuan Sekerja berperanan penting dalam memberikan peluang kepada individu untuk menjadi seorang pemimpin dalam gerakan hak buruh dan kesatuan sekerja. Kesatuan sekerja boleh menjadi sebagai satu medan yang sesuai untuk individu menjadi seorang pemimpin. Ini disebabkan kesatuan sekerja juga seperti sebuah organisasi yang mempunyai hierarki kepimpinan yang baik. Dalam kesatuan, individu boleh bekerja mengikut hierarki yang mereka rasakan sesuai. Bagi individu yang ingin dan berbakat untuk menjadi seorang pemimpin, mereka boleh menunjukkan diri untuk berada dalam hierarki yang tertinggi, iaitu sebagai seorang pemimpin kesatuan sekerja.
Kesatuan Sekerja sering menyediakan pendidikan dan latihan untuk ahli-ahli baru serta ahli yang sedia ada. Ini adalah termasuk latihan dalam taktik perundingan, kemahiran komunikasi, pemahaman undang-undang buruh dan kemahiran kepimpinan. Faktor yang ketiga ialah isu tidak puas hati dengan pihak pengurusan. Isu tidak puas hati ini adalah disebabkan oleh faktor di mana pembayaran gaji yang diberikan kepada para pekerja tidak berpatutan, tiada hak jaminan keselamatan di tempat kerja serta sikap pengurusan yang tidak mengambil perhatian yang sewajarnya terhadap pekerja. Hal ini dikatakan demikian kerana pekerja perlukan gaji yang setimpal dengan pekerjaan yang telah dilakukan di tempat kerja. Sebagai contoh, seperti jika mereka melakukan kerja yang banyak dalam suatu masa tertentu, mereka memerlukan ganjaran lebih serta bersesuaian dengan bebanan tugasan tersebut. Sewajarnya bagi majikan untuk mengenakan bayaran gaji yang selayaknya kepada para pekerja bagi menghindari daripada berlakunya sikap mogok pekerja terhadap majikan di dalam sesebuah organisasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang peranan Kesatuan Sekerja. Kesatuan Sekerja atau sering disebut sebagai Kesatuan Tenaga Buruh atau Persatuan Pekerja memainkan beberapa peranan penting dalam perlindungan hak dan kepentingan pekerja. Peranan Kesatuan Pekerja yang pertama ialah perwakilan pekerja merupakan kesatuan sekerja berperanan sebagai perwakilan pekerja dalam hubungan buruh dan majikan. Hal ini kerana kerja mereka berunding dengan majikan untuk membincangkan gaji, syarat pekerjaan, faedah dan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan pekerja. Selain itu, peranan Kesatuan Pekerja yang kedua ialah perlindungan hak pekerja merupakan kesatuan sekerja berjuang untuk melindungi hak-hak pekerja. Mereka juga dapat memastikan pekerja yang bekerja mendapatkan gaji yang adil, keadaan persetaraan kerja yang selamat dan faedah seperti cuti sakit dan insurans kesihatan yang baik. Seterusnya ialah peranan Kesatuan Sekerja yang ketiga ialah perlindungan kesihatan dan keselamatan. Kesatuan Sekerja juga dapat membantu memastikan bahawa persekitaran kerja adalah selamat dan sihat. Mereka juga berhak untuk menekan kepada majikan untuk mematuhi undang-undang keselamatan dan kesihatan serta menyediakan pelatihan dan perlindungan yang diperlukan untuk pekerja. Peranan Kesatuan Sekerja yang keempat adalah perundingan buruh. Kesatuan Sekerja juga memainkan peranan dalam berlakunya perundingan buruh antara majikan untuk mencapai persetujuan mengenai perubahan syarat kerja, pelarasan gaji dan isu-isu lain. Hal ini kerana dapat membantu mewakili kepentingan pekerja secara kolektif. Kesatuan Sekerja adalah instrumen penting dalam menjaga hak dan kepentingan pekerja. Mereka memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan kuasa antara majikan dan pekerja serta dalam membina keadilan dalam hubungan buruh. Saya Ranza binti Said. Saya akan menerangkan tentang kesan perkasa hak dan tenaga buruh negara. Penguatan hak dan tenaga buruh di tingkat nasional memiliki impak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial dan politik dalam sesebuah negara. Terdapat beberapa kesan penting dari penguatan hak dan tenaga buruh di tingkat negara. Yang pertama ialah perlindungan pekerja. Peningkatan hak dan perlindungan tenaga buruh dapat memberikan sebuah perlindungan kepada pekerja dalam pelbagai masalah yang bakal mereka hadapi, sepertinya pekerjaan yang tidak aman, upah yang tidak adil, dan jam kerja yang berlebihan juga memberi kesan kepada tenaga buruh negara. Selain itu, yang kedua ialah penurunan ketidaksetaraan sosial. Penguatan hak dan tenaga buruh dapat memberi pengurangan ketidaksetaraan sosial dan dengan mencipta peluang yang lebih merata dalam masyarakat di negara kita. Hal ini juga akan mengurangkan kesenjangan antara kumpulan-kumpulan sosial dan ekonomi. Penurunan ketidaksetaraan sosial akan memberi impak yang negatif juga kepada sosial dan ekonomi negara. Selain itu, terdapat juga kesan negatif daripada perkasa hak dan tenaga buruh negara. Antara kesan negatif ialah kos perniagaan. Kesan dari kos perniagaan akan mengakibatkan kurangnya peluang pekerjaan atau kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Manakala untuk majikan, perkasa hak dan tenaga buruh boleh meningkatkan kos perniagaan, terutamanya jika undang-undang memerlukan gaji minimum yang tinggi atau faedah yang diberikan kepada pekerja. Kesan kedua ialah pengurangan kemampuan bersaing. Hal ini kerana jika undang-undang untuk tenaga buruh sangatlah ketat, ia akan memberi kesan lakunya kekurangan dari kerja yang saing di pasaran global. Kesan yang ketiga ialah kurangnya peluang pekerjaan.
Apabila undang-undang telah ditetapkan sangatlah ketat, ia boleh mengakibatkan majikan tidak akan dapat menambah bilangan pekerja baru atau mewujudkan peluang pekerjaan baru kerana kos yang berkaitan dengan pekerjaan. Hal ini kerana majikan takut akan berlakunya kenaikan gaji minimum untuk pekerja-pekerja. Fungsi kesatuan sekerja yang pertama ialah kesatuan sekerja berperanan dalam melindungi hak, keamanan dan kepentingan pekerja. Mereka berjuang untuk hak-hak dasar seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, keadaan kerja yang baik dan manfaat karyawan seperti cuti dan insurans kesihatan. Yang kedua ialah perundingan gaji dan keadaan kerja. Kesatuan sekerja sering terlibat dalam perundingan dengan majikan untuk menentukan upah, tunjangan dan kondisi kerja. Mereka berusaha untuk mencapai kesepakatan untuk menguntungkan bagi pekerja yang dapat meningkatkan standard hidup pekerja. Yang ketiga ialah kesatuan sekerja bertindak sebagai perantara dalam penyelesaian masalah antara pekerja dan majikan. Mereka dapat membantu menyelesaikan masalah seperti pemecahan tidak sah, diskriminasi atau pelanggaran kontrak. Yang keempat ialah kesatuan sekerja sering menyediakan latihan dan pendidikan kepada pekerjanya, membantu mereka meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini dapat meningkatkan kualiti pekerja dan membantu mereka bersaing di pasaran tenaga kerja. Yang kelima ialah kesatuan sekerja sering memiliki pengaruh politik dan berperanan dalam kebijakan yang mendukung pekerja seperti undang-undang tenaga kerja yang lebih adil, perlindungan sosial dan peningkatan standard hidup pekerja. Yang keenam ialah kesatuan sekerja menciptakan rasa di antara pekerjanya dan memberikan sokongan sosial dalam bentuk bantuan darurat, insurans dan manfaat lainnya. Hal ini membantu pekerja merasa lebih baik. Yang ketujuh, kesatuan sekerja dapat mengawasi dan memastikan bahawa majikan mematuhi undang-undang tenaga kerja dan peraturan yang berlaku di tempat kerja. Hak prerogatif majikan yang pertama ialah hak untuk mempekerjakan dan pemecatan. Majikan memiliki hak untuk memilih yang dianggap sesuai untuk posisi tertentu. Mereka juga memiliki hak untuk memecat karyawan yang tidak memenuhi harapan atau melanggar aturan dan peraturan perusahaan. Dengan syarat hal tersebut dilakukan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Yang kedua ialah hak untuk kebajikan pekerja. Majikan dapat membuat perusahaan terkait dengan disiplin, ketidakhadiran pekerja, cuti, promosi dan lain-lain. Mereka juga dapat mengubah kebajikan tersebut sesuai dengan kerja yang dilakukan. Yang ketiga, hak untuk menentukan gaji dan manfaat. Majikan dapat menentukan tingkat upah dan manfaat yang ditawarkan kepada pekerja. Selama ini sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Yang terakhir ialah hak untuk mengelola di tempat kerja. Majikan bertanggungjawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dan produktif serta dapat menentukan peraturan dan tindakan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Seterusnya ialah langkah-langkah mengatasi perkasa hak dan tenaga buruh negara. Mengatasi perkasa hak dan tenaga buruh negara memerlukan usaha bersama dari semua pihak iaitu pekerja, majikan dan kesatuan sekerja. Langkah yang pertama ialah perundingan buruh yang konstruktif. Hal ini kerana fasilitas perundingan dan konstruktif antara kesatuan sekerja dan majikan untuk mencapai perjanjian yang adil mengenai gaji, faedah dan syarat-syarat pekerjaan. Perundingan buruh yang konstruktif juga menggalakkan kedua-dua pihak untuk bekerjasama dan mencari penyelesaian yang memuaskan dalam suasana yang berbudi bicara ketika perundangan berlangsung. Langkah yang kedua ialah undang-undang buruh yang adil. Hal ini dapat memastikan bahawa undang-undang buruh yang adil dan seimbang dapat melindungi hak pekerja sambil memberi kita keperluan majikan. Selain itu, ia juga menegakkan undang-undang buruh yang tegas untuk menghalangi pelanggaran dan eksploitasi pekerja. Seterusnya, langkah yang ketiga adalah pelatihan dan pendidikan. Hal ini dapat memberikan peluang kepada pekerja untuk meningkatkan kebolehan mereka melalui pendidikan dan latihan serta kesatuan sekerja boleh menyokong pendidikan dan latihan untuk ahli-ahli mereka agar pekerja mereka lebih bermakna dan berfaedah. Pelatihan dan pendidikan boleh diberikan kepada mereka ketika masih berada di bangku sekolah lagi. Selain itu, langkah yang keempat ialah keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Majikan perlu memastikan persekitaran kerja adalah selamat dan sihat dengan memastikan standard keselamatan dan kesihatan yang berlaku.
Hal ini menyokong inisiatif yang menggalakkan pemantauan dan pencegahan berlakunya kemalangan di tempat kerja dan berlakunya penyakit berjangkit yang berkaitan dengan kerja. Akhir sekali adalah kesimpulan. Kesimpulannya, kesatuan sekerja dalam perkasa hak dan tenaga buruh negara adalah penting dalam melindungi dan meningkatkan keadaan pekerja. Kesatuan sekerja berperan sebagai wakil pekerja untuk menegakkan hak dan kepentingan mereka dalam hubungan buruh-buruh majikan. Dengan bersatu, pekerja dapat kekuatan kolektif yang lebih besar untuk mencapai matlamat ini. Kesatuan sekerja juga berkontribusi kepada kesamaan sosial, peningkatan gaji, faedah serta perlindungan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Walaupun kesatuan sekerja memainkan peranan penting dalam perkasaan hak dan tenaga buruh negara, ia juga boleh mendatangkan cabaran seperti konflik dengan majikan atau peningkatan kos perniagaan. Oleh itu, penyeimbangan yang bijak antara perlindungan hak pekerja dan kelestarian ekonomi adalah penting dalam mengamalkan perkasaan hak dan tenaga buruh yang berkesan. Walau bagaimanapun, penting untuk mencapai keseimbangan yang bijak untuk perlindungan hak pekerja dan berkelanjutan ekonomi. Terlalu banyak perkasaan hak dan tenaga buruh mungkin akan meningkatkan kos perniagaan dan mengurangkan kemampuan bersaing negara di pasaran global. Oleh itu, undang-undang buruh yang seimbang dan perlindungan buruh yang konstruktif adalah penting untuk mencapai matlamat ini. Secara keseluruhannya, kesatuan sekerja berperanan penting dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan kelestarian ekonomi serta dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih adil. Kesatuan sekerja adalah mekanisme yang membolehkan pekerja bersatu dan bertindak secara kolektif untuk melindungi dan meningkatkan hak dan perlindungan mereka dalam hubungan buruh dan majikan. Kesatuan sekerja memainkan peranan penting dalam melindungi hak pekerja, meningkatkan gaji, meningkatkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja serta mempromosikan kesejahteraan pekerja. Sekian, terima kasih. Without a bone, an actor out on loan, riders on the storm.